Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga Rijal Nuqasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu pada malam ni. Dan minta maaf banyak-banyak. Rasanya betul kot malam ni, noh. Ayat yang kita baca tu rasanya betul dah kot. Nah. Jadi saya lupa sungguh-sungguh tuan. Lupa sangat-sangat. Pasal 5 hari sebelum tu memang dah sepakat dah. Tapi bila hari yang untuk diminta untuk ceramah tu, ditanya ustaz boleh main malam ni? Boleh. Dan memang jadual tu jadual saya di kuliah di sini. Jadi lupa langsung dengan kata kita dah setuju nak buat Isra' Mi'raj pada malam yang sebelum kita jumpa sebelum ini. Jadi tuan-tuan, itulah kita tuan-tuan, manusia. Sampai satu saat, sampai satu ketika kita akan sampai ke peringkat yang dikatakan manusia tadi ni. Setinggi mana pun ilmu kita, sampai satu saat kita akan hilang. Gagah kita macam mana pun tuan-tuan, sampai satu keadaan, sampai satu masa kita akan kembali jadi lemah balik. Bijak macam mana pun kita, sampai satu keadaan kita akan lupa, tak mampu nak buat apa dah. Itulah keadaan kita tuan-tuan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah Taala nak peringatkan kita, dan itulah yang Allah Taala nak singgung kepada kita. Dalam ayat yang kita baca tadi tuan-tuan, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan dengan hambanya. Dalam ayat ni yang telah sebut hamba, karena kalimat hamba di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala nak tarik perhatian kita supaya kita sedar yang kita ni tak lebih sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat bagaimanapun kita, tinggi pangkat kita, bijak ilmu kita, bijak pemikiran kita, kayanya harta kita, kesemua benda tu tidak akan bernilai kalau kita tidak merasai yang diri kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua benda yang kita miliki ni tuan-tuan, suatu saat, suatu waktu dia akan hilang. Pangkat yang kita miliki akan hilang. Harta yang kita miliki tak akan ikut kita tuan-tuan. Bahkan anak-anak pinak, cucu-cucu
Keluarga yang ramai yang kita bangga juga tak akan ikut kita, tuan-tuan. Seluruh yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan, ataupun dia yang akan meninggalkan kita. Kita akan kembali seorang diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa yang kita miliki. Maka di saat tersebut, tuan-tuan, yang paling berguna, yang paling bermanfaat adalah kehambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan dapat menyelamatkan kita. Tuan-tuan, kalau kita lihat, bahkan kalau kita hayati sungguh-sungguh, seluruh kelebihan yang kita ada ni, hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada amal dari kita. Kekayaan yang kita miliki, rezeki daripada Allah taala. Ilmu yang kita ada, pemberian daripada dia. Pangkat yang kita ada, dia yang angkat naik, tuan. Yang kita duduk beririk setiap kali lepas sembahyang subuh dengan maghrib tu. La jarang orang baca dah. Tu'til mulka man tasha', wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Engkaulah Tuhan, ya Allah, yang mendatangkan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau inginkan. Naiknya seorang menteri, Perdana Menteri, hakikatnya daripada Allah Ta'ala yang mengangkat dia. Jatuh juga dia, hakikatnya Allah Ta'ala yang menurunkan dia. Wa tu'izzu man tasha', engkaulah yang memuliakan siapa yang kau inginkan. Wa tudhillu man tasha', dan engkaulah yang akan menghinakan sesiapa yang kau inginkan, ya Allah. Ayat tu kena baca, tuan. Jangan tinggal. Walaupun kita tak baca lepas wirid dan sebagainya, sebab kita mengejar waktu dan masa, tapi jangan tinggal. Sebab yang pertama, 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah itu memiliki khasiat yang sangat besar. Banyak hadis Nabi menceritakannya. Siapa yang baca pada malam di siang hari, maka dia akan dipelihara daripada seluruh hari tadi ni, sepanjang hari, daripada benda yang tak diingini. Kalau dibaca selepas maghrib, dia akan dipelihara sampai ke subuh daripada benda yang tak diingini. Campur sebelum tu dengan surah, dengan ayat kursi dan sebagainya. Jadikan wirid. Kalau tu imam tak baca pun tak apa, tuan-tuan, kita baca lah seorang-seorang. Baca lepas tu dan sebagainya. Jangan ditinggalkan. Selain daripada khasiat-khasiat yang kita sebut tadi ni, dia juga memiliki ayat yang kita baca tu untuk kita hayati, untuk kita fahami. Ayat kursi yang kita baca, tuan-tuan, menggambarkan kebesaran dan keagungan, menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Tambah lagi dengan ayat ni, menceritakan tentang seluruh yang berlaku di alam semesta, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. So tak ada apa yang kita nak bangga, tak ada apa yang kita nak rasa lebih daripada orang lain. Maka sebab itulah, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala apabila membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada malam tersebut, tuan-tuan, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah sebesar-besar anugerah Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi kita. Mukjizat yang terbesar selepas daripada mukjizat Al-Quranul Karim lah. Bahkan peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan peristiwa dan juga anugerah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada malam tersebut Nabi mendapat anugerah, tuan-tuan, diperjalankan. Bukan sekadar di bumi ni, bahkan dibawa naik ke langit, melewati langit pertama sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Mustawa, dan sampai kepada Arash, lebih daripada Arash Ar-Rahman lagi, sampai ke tempat yang mana Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, saya tak boleh pergi dah. Hari ni paling jauh saya berjalan. Saya tak boleh pergi dah. Kalau saya langkah selangkah lagi, tubuh badan saya akan musnah dan hancur seluruhnya. Pergilah Rasulullah, pergi ke doktor. Kerana Nabi meneruskan perjalanan seorang diri, sampailah ke tempat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Di sanalah baginda bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat seluruh keajaiban apa yang berlaku. Diperlihatkan kepada baginda
tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah akhirnya baginda mendapat anugerah yang paling besar, anugerah yang paling agung, iaitu sembahyang 5 waktu. So tuan-tuan, peristiwa ini tuan-tuan adalah suatu kemuliaan, anugerah terbesar untuk baginda Nabi. Tak ada nabi-nabi yang pernah dapat benda yang macam ni, dan tak ada malaikat yang sampai ke tempat yang pernah disampai oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alangkah agungnya, alangkah mulianya, alangkah besarnya pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, sebagai mukmin, kita orang Islam wajib mempercayai dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Disebut akidah, dalam kitab akidah banyak menceritakan, termasuk perkara yang wajib diimani. Lebih-lebih lagi disebut dalam ayat yang kita bacakan tadi. Tuan-tuan, sebelum tu, kalau boleh kita kembali ke belakang sedikit. Sebelum baginda Nabi dibawa berjalan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku 3 perkara, 3 peristiwa yang paling besar, yang antara yang terbesar dalam sejarah hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kewafatan isteri tercinta Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, wanita mulia tuan-tuan, seorang tokoh konglomerat, dikatakan 2/3 harta kekayaan orang Mekah yang dibawa diniagakan di Syam dan sebagainya tu adalah milik Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Dia bukan jutawan tuan-tuan, dah bilion, mungkin triliun dah orangnya tuan-tuan, kaya sungguh-sungguh. Tapi seluruh harta kekayaan yang dia miliki tuan-tuan dihabiskan, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan pada jalan dakwah. Sehingga di saat beliau nak wafat, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah." Satu hari dia pandang Nabi. Nabi tengok dia. Nabi kata, "Pasal apa Khadijah? Pasal apa?" Dia kata, "Habis dah seluruh harta aku ya Rasulullah. Tak ada apa yang aku miliki dah ni." Nabi tanya, "Kenapa? Rasa rugi ke ataupun rasa menyesal ke kahwin dengan aku?" Dah. Bahkan ya Rasulullah, andai kata aku mati besok dan tulang belulang aku ni masih ada nilai dan harganya, ambillah tulang aku ni, jualkan dah dia, dan gunalah harta tersebut untuk engkau sampaikan dakwah ke sebelah sana bumi, balik sana tu. Mungkin di sana ada lagi orang-orang yang belum dapat dakwah engkau ni. Sampai gitu sekali tuan-tuan, sifat dermawan yang ada, kasih dan sayangnya Nabi pada Khadijah binti Khuwailid ni tidak ada tolak bandingnya. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri mengakui yang beliau cemburu dengan kasih sayang Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana Nabi tak sayang tuan-tuan? Ketika orang-orang Mekah mengharamkan pemberian mereka kepada baginda, dialah satu-satunya orang yang menyumbang seluruh harta kekayaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang Mekah tidak percaya dan menolak Nabi, dia orang yang meyakini dan percaya seluruh apa yang Nabi sampaikan. Bahkan bukan setakat percaya saja, dia menyokong dan mendukung apa yang Nabi bawa, dan dia jugalah yang memberi, menjadi orang yang membawa penenang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik ke rumah, selesai dia pada membawa kerja dakwah pada hari itu, balik dalam keadaan letih, keadaan yang disakiti, dicemuh, dicaci, dihina dan sebagainya, Khadijah lah yang akan menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu sekalilah tuan-tuan, pengorbanan Khadijah. Maka sebab tu Nabi tak kahwin tuan-tuan. Nabi tak kahwin selama mana Khadijah masih hidup. Jadi kalau Nabi kahwin tu, artinya Nabi kahwin dengan wanita yang lain selepas kewafatan Khadijah binti Khuwailid. So siapa-siapa nak ikut sunnah Nabi, orang perempuan belakang, guna hak ni lah dia. Abang nak ikut sunnah Nabi abang. Nabi tak pernah kahwin dua, melainkan lepas Khadijah mati. Abang kalau nak kahwin satu lagi pun boleh abang. Tunggulah saya pi dulu, barulah ikut sunnah Nabi yang betul. Tu selingan tuan-tuan, tak ada kena mengena dengan Isra wal Mi'raj.
Yang kedua, peristiwa yang kedua tuan-tuan, kewafatan bapa saudara Nabi. Orang yang banyak membantu dan menolong usaha dakwah Nabi itu, iaitulah Abu Talib. Tuan-tuan, Abu Talib ni adalah benteng utama Nabi. Selama mana Abu Talib masih hidup, orang Quraisy tak boleh nak sakiti Nabi. Depa marah sangat dah kat Nabi ni. Geram sangat dah ni. Tapi tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab Abu Talib masih hidup. Pergi mengadu ke Abu Talib. Bagi tahu ke Abu Talib. Abu Talib panggil, ya Muhammad, ni pakcik nak cerita kang sikit ni. Orang-orang Mekah main mengadu kat pakcik ni. Tak puas hati dengan hang. Boleh hak berhenti syahadat dakwah ni? Ada. Nabi kata, wallahi ya ammah, wahai bapa saudaraku. Dia beza nak sebut ammi dengan ammah tu. Dia orang dia bahasa Arab dia lain sikit. Dia kata sebut abi tu maksudnya bapa. Kalau ammi tu pak menakan lah. Tapi sebut ammah tu dia bahasa lebih halus. Wahai bapa saudaraku yang ku cintai. Gitu. Gitu. Dia kalau sebut ammi, wahai bapa saudaraku. Gitu ya. Bila ammah tu dia ada bahasa halus. So dalam pada bapa saudara dia minta dia tinggalkan dakwah tadi ni, Nabi masih lagi memuliakan bapa saudaranya, ya ammah. Andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Bukan setakat bagi dunia ya kan. Matahari dan bulan dari umai kat aku. Ala an atruka hadzal amra, untuk aku tinggalkan urusan dakwah ni. Ma taraktu, aku takkan tinggalkan sama sekali. Sama ada aku akan berjaya akhirnya ataupun aku akan musnah, mati, hancur dengan sebab menjalankan tugas ni. Bila dengar macam tu tak kata apa dah pak saudara dia. Terus Muhammad tak apa. Selagi aku hidup, aku akan jadi penyokong kamu dan bela kamu daripada kejahatan mereka. Maka sebab tu Nabi kata, tangan-tangan Quraisy tak pernah sampai kepada tubuh badan aku ni menyakiti aku melainkan selepas wafatnya Abu Talib. Ketika tu tuan-tuan, Nabi hilang dua sokongan yang paling besar. Abu Talib membantu di luar. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bantu di dalam. Melegakan hati Nabi, meringankan bebanan yang Nabi tanggung ni. Ketika itulah dalam masa yang sama mendapat tentangan yang sangat dahsyat daripada orang kafir Quraisy. Ketika itulah Nabi bergerak untuk mencari sokongan dan dokongan daripada orang Taif. Kabilah Bani Thaqif. Bani Thaqif ni tuan-tuan di Taif sana sama macam Quraisy di Mekah. Ada. Depa orang kabilah yang besar. Kabilah yang mulia dan dihormati di sana. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, daripada Mekah tuan-tuan nak keluar pergi Taif, tuan-tuan kena buat tawaf wada'. Sebab jaraknya 2 marhalah. Ni masuk balik, tak apalah masuk balik nanti niat pula dekat border tu, niat umrah, boleh buat umrah pula. Jadi mazhab kita Syafi'i, mazhab kita kalau tuan-tuan nak keluar pergi Taif, dia suruh buat tawaf wada'. Kerana lebih daripada 2 marhalah. Artinya apa? 90 km lebih. Nabi pergi jalan kaki kan? Jalan kaki. Dengan anak angkat kesayangan baginda Zaid bin Harithah. Jalan kaki. Dengan harapan nak cari sokongan dan dokongan tu. Sampai-sampai di sana bukannya sokongan yang Nabi dapat. Tapi sebaliknya yang Nabi dapat adalah cemuhan, hinaan. Lebih dahsyat lagi, mereka menyuruh kanak-kanak, orang-orang yang gila, orang-orang yang tak cukup akal untuk merejam Nabi dengan batu. Kata Zaid bin Harithah, Nabi sampai di sana tuan-tuan, Nabi punya nak sampaikan dakwah tadi ni, Nabi ketuk setiap pintu rumah yang ada di Taif. Tuan-tuan pernah buat dakwah lagu tu tuan-tuan? Ni taman ni tuan-tuan pernah pergi semua rumah, ketuk rumah. Ajak orang main semayang. Macam orang tabligh dia buat tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ketuk rumah kita menyorok. Jangan buka. Kata. Nabi ketuk setiap rumah tuan-tuan. Yang Nabi terima cemuhan, kejian, hinaan. Last kali rumah terakhir Nabi masuk tu,
Kata Zaid bin Harithah, ketika aku kami nak keluar tu, aku lihat di kiri kanan jalan daripada rumah ke jalan besar tu, ada budak-budak duk tunggu dah sepanjang kiri kanan orang duk tunggu. Di tangan masing-masing memiliki batu-batu untuk merejam Nabi. Tuan, bayangkan tengok. Keluar saja dihujani dengan batu, tuan-tuan. Agak-agak macam mana Zaid Harithah nak selamatkan Nabi. Dia boleh selamatkan Nabi gitu ya, tuan. Depan, belakang kena. Dia pergi kiri, kena kanan. Pergi kanan, kiri kena. Dia pun kena. Sampai aku masih terdengar lagi, dia kata, aku masih terdengar tapak kaki Nabi sewaktu lari tu. Kaki yang kan kalau kita lari pakai kasut, kaki basah kena ayam tu macam mana? Derapan kaki Nabi yang basah dengan darah tu. Tuan-tuan, darah sampai ke kaki, tuan-tuan. Kita, tubuh kita ni, kalau kena darah mengalir, baju kita akan serak. Dia tak sampai mengalir ke bawah. Kalau sampai baju kita tak boleh tampung dah, baru dia akan mengalir sampai ke bawah. Artinya darah yang keluar dari tubuh mulia Nabi SAW terlalu banyak. Sehingga kan pakaian Nabi tidak mampu lagi untuk menampung darah tersebut. Aku masih terdengar derapan tapak kaki Nabi itu yang bercampur dengan darah. Perak kat ini. Letih berjalan singgah di sebuah pohon kurma milik Syaibah dan Rabi'ah, anak kepada Utbah. Singgah di situ, maka seorang laki-laki yang duk jaga dia tu, pengawal yang ataupun kita kata pekerja di kebun tadi ni, dia tengok Nabi, dia tengok muka Nabi ni, muka ni muka orang baik ni, dia kata. Dia tengok letih sangat. Dia pun rasa kesian, maka dia pun bawa semangkuk buah anggur itu, hidang depan Nabi. Nabi nak ambil, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia terkejut. Dia tanya, siapa dia tuan ni? Dia tanya. Pasal apa? Pasal orang sini tak pernah ucap kalimat macam ni, dia kata. Nabi tanya dia, hang mai mana? Aku mai daripada Ninawa. Oh, Nabi kata Ninawa tu kampung rajul yang saleh. Nabi Yunus lah, tempat Nabi Yunus tu. Dia tanya, hang kenal ya? Hadza rajul saleh. Kampung dia, negeri dia kenal ya? Cerita tentang Nabi Yunus tu, dia tahu lah. Adas ni, kenal. Nabi tahu tak tahu pula. Dia saudara aku. Dia adalah Rasul. Aku juga adalah Rasul. Perjalanan 90 km daripada Mekah mai ke situ, nak dapat sokongan daripada pembesar. Nabi hanya dapat seorang yang beriman. Itu pun pekerja kebun. Bukan orang situ, orang luar macam hari ni, Bangla lah. Contoh itu. Bukan orang situ. So tak boleh bantu apa-apa. Tuan-tuan, ketika Nabi balik nak masuk ke Mekah, tak boleh masuk, tuan-tuan. Orang Mekah dah halang Nabi nak masuk, tak boleh. Masuk kami bunuh. Ketika itulah Nabi hantar utusan untuk berjumpa dengan Mut'im bin Adi, yang ketika itu masih lagi dalam keadaan kufurnya. Mut'im bin Adi yang memberi jaminan kepada Nabi. Dia dengan ahli keluarga, anak-anak dia dan juga keluarga dia, hunuskan pedang kawal Nabi masuk ke Mekah. Siapa yang kacau Muhammad, sakiti Muhammad, kena dengan kami. Artinya dia telah ganggu kami. Muhammad mendapat jaminan keselamatan daripada aku, kata Mut'im bin Adi. Tuan-tuan cuba bayangkan tengok betapa getirnya saat Nabi nak masuk Mekah balik. Terpaksa dikawal dengan senjata yang terhunus. Orang nak bunuh dia. Dalam keadaan tu, tuan-tuan, isteri wafat, bapa saudara meninggal, dicemuh dan dihina, dilontar dengan batu di sana, disakiti luar dan dalam. Di Mekah pula, orang Mekah, orang kampung sini tak mau buang Nabi, nak bunuh Nabi. Di saat itulah maka Allah Subhanahu wa taala beri anugerah yang besar ini. Betapa getirnya, betapa teruknya dakwah yang Nabi lalui tadi ni. Sebab tu, tuan-tuan, sebab tu Nabi ni adalah Sayyidu Ulil Azmi. Kalau kita sebut Ulul Azmi ni, Nabi-Nabi yang diuji dengan ujian yang berat.
Nabi ni lebih berat lagi ujian Nabi, kerana dia adalah penghulu kepada ulul azmi seluruhnya. Jadi tuan-tuan, maka ketika itulah Allah Ta'ala nak bawa Nabi untuk tunjuk kepada Nabi kebesaran, keagungan kerajaan di langit. Bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu tuan-tuan. Tapi beza kalau dibawa lalui pengalaman, tengok sendiri tu lain. Tuan-tuan pernah pergi ke Mekah, dengan cerita Mekah tak sama tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sendiri bangunan-bangunan Mekah, tengok sendiri Kaabah. Tuan-tuan hayati sendiri perasaan kali pertama ketika mata pandang Baitullahil Haram. Apa yang ada? Terharu, menangis kita, keluar air mata, teriak dan sebagainya. Akhirnya sampai juga aku mai ke sini ni. Jadi tak sama dengan tahu dengan melalui tengok sendiri. Maka Allah Ta'ala nak tunjuk, kalau penduduk di bumi tak nak kat kamu ya Rasulullah, penduduk di bumi memusuhi kamu, seluruh penduduk di langit tadi ni memuliakan kamu, menghormati kamu. Tuan-tuan, 7 tala langit tu semuanya diduduki oleh para malaikat. Tuan-tuan, malaikat tempat mereka, rumah mereka adalah di langit. Bayangkan tengok sebelah mana langit tadi ni. Luas tuan, luas. Tidak ada ruang yang kosong sejarak sejengkal, Nabi kata, melainkan di situ ada malaikat. Maka Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan, dan peristiwa tersebut Allah Ta'ala cerita dalam ayat kita baca tadi, Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan dengan hambanya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri yang bawa berjalan. Maka sebab itulah dia sebut di awal kalimat tadi ni, awal ayat tu, Subhana maha suci Allah Ta'ala. So jangan kalian duk fikir dengan kepala otak kalian. Jangan kalian nak ukur dengan ilmu kalian. Jangan kalian nak letak di bawah kanun undang-undang alam dan sebagainya. Kerana yang bawa berjalan ni adalah aku, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemilik alam semesta, yang tidak pernah duduk di bawah mana-mana undang-undang dan kanun alam semesta tadi ni. Jadi kalaulah ada orang kata Nabi naik atas macam mana, ni takkan boleh naik atas kot, nak menyawa kot mana? No, ni bukan cerita nyawa tak nyawa dah tuan-tuan. Ni adalah kisah Allah Ta'ala yang bawa berjalan, pemilik langit dan bumi, pencipta roh, pencipta jasad. Dialah yang mencipta oksigen dan sebagainya. Maka dia yang bawa Nabi SAW jalan. So tak ada apa satu pun yang boleh menghalang baginda Nabi SAW daripada melalui perjalanan-perjalanan yang kita sebutkan tadi ni. Maka Allah Ta'ala perintahkan Sayyidina Jibril pi cari borak. Tuan-tuan, borak ni tuan-tuan, suatu tunggangan binatang yang menjadi tunggangan, disebut sebagai tunggangan para nabi-nabi. Dikisahkan, diceritakan, diriwayatkan Sayyidina Ibrahim alaihissalam kan selalu datang daripada Baitul Maqdis ke Mekah, ziarah anaknya Ismail dan sebagainya. Itu jadi datang dengan borak lah. Antaranya tu ada yang waktu yang dia datang dengan biasa, perjalanan biasa. Ada yang kalau dia main seorang-seorang, dia naik tunggangan borak. Borak ni tuan-tuan, seekor binatang yang lebih besar daripada, dia antara kuda dengan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keldai, lebih besar daripada bagal, ya. Jadi dia ni, tunggangan ni tuan-tuan dinamakan al-burak kerana daripada kalimat barqun. Barqun tu kan kilat. So dia bergerak, Nabi sebut dalam hadis, borak tadi bergerak sejauh mata memandang. Sejauh mana mata dia pandang, sejauh itulah dia bergerak. Di langkah kaki tu, sejauh mata memandang. Kalau tempat tu rendah, so kaki depan dia akan panjang, kaki belakang akan pendek. Kalau tempat tu tinggi, kaki depan akan pendek, kaki belakang akan panjang. Sehingga kan Nabi itu tak duduklah gitu, tak bergoyang badan Nabi. Nabi duduk tetap dan sebagainya. Tu borak. Maka pergilah Sayyidina Jibril dalam syurga, kerana borak ni duduk dalam syurga tuan-tuan. Nak tengok, nak cari mana satu borak yang nak dibawa untuk menjadi tunggangan Sayyidul Mursalin tadi ni. Tengok ramai, ada banyak ekor, duk melompat berguling dan sebagainya.
Ada sekok muka muram, sedih ya. Jibril tanya pasal apa nampak sedih sangat ni? Dia kata, aku ni sejak aku diciptakan ni, di dai aku ni dia tulis Muhammad. Tuan-tuan, di dai Nabi, di dai borak ada tulis Muhammad. Di pintu syurga ada tulis Muhammad. Di tiang-tiang arasy ada tulis nama Muhammad, tuan-tuan. Tu besarnya yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak tahu besar tak besarnya orang dia tadi ni, betapa mulianya dia. Di setiap pintu-pintu syurga ada tulis nama tu. Di tiang-tiang arasy ada tulis nama tu. Tuan-tuan nak masuk syurga, tuan-tuan kena sebut nama dia. Tak sebut nama dia tak boleh masuk. Anak kunci syurga dia ada dua. Dia ada dua, dia panggil apa tu? Dua mata. Dua gigi. Yang pertama la ilaha illallah, yang kedua Muhammadur Rasulullah. Patah salah satu, tak masuk kita. Kalau kita beriman dengan Allah Ta'ala, bertakwa sungguh-sungguh, yakin sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, tak sembah yang lain melainkan Allah Ta'ala sahaja, tauhid, mantap. Tapi dengan Nabi tak beriman, tak beradab, tak hormat, tak mulia, tak kasih, tak sayang, tak masuklah kita, tuan-tuan. Sebab tu adalah Muhammad tadi ni adalah jalan, pintu nak menuju kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Hampa mai nak cari aku, kata Allah Taala, bukan melalui jalan yang namanya Muhammad, hampa takkan sampai ke aku. Buat pilah macam mana pun. Maka sebab itulah tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi cukup sangat-sangat memuliakan Nabi, dan mereka akan perhati apa benda yang Nabi suka, apa benda yang Nabi buat. Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan, memerhati, mencari keredaan Nabi pada siapa? Pada ahli keluarga Nabi itu. Bila Nabi wafat, dia akan perhati Fatimah Az-Zahra tu. Dia cari redha Nabi melalui Fatimah Az-Zahra. Di saat dia nak mati, dia hantar bini dia, pergi tanya Fatimah, dia redha tak dengan aku ni? Fatimah kata, ya. Pasal ada sedikit salah faham. Ketika Nabi wafat, Fatimah tanya, mana dia harta bapa aku ni, ada tak? Abu Bakar kata, aku pernah dengar Nabi kata, nahnu ma'asyiral anbiya, kami la nuras, kami tidak akan diwarisi. Harta yang kami tinggalkan untuk orang Islam, untuk umat, tak akan diwarisi oleh anak cucu. Hak tu yang bila Abu Bakar cakap macam tu, barulah orang lain tahu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Jadi Fatimah Zahra baru tahu ketika tersebut. Dia takut Fatimah kecil hati dengan dia. Dia takut Fatimah marah pasal tak bagi harta Nabi tu kepada dia. Bukan Nabi tinggal banyak harta pun, tapi nak cerita kata, dia takut Fatimah Az-Zahra tak redha dengan dia. Maka dia pergi tanya, minta bini tanya, redha tak dengan aku? Fatimah kata, ya. Dialah sahabat bapa saya, peneman. Nah, idhuma fil ghari thaniythnaini tu. Dua orang yang ketika duduk dalam gua tu, Quran sebut tu, dialah. Takkan aku tak redha dengan dia. Barulah lega hati Abu Bakar As-Siddiq, kerana dia khawatir, takut Fatimah marah dengan dia. Marahnya Fatimah membawa marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Redha Fatimah, redhanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai gitu sekali. Artinya kalau dia pergi dengan keadaan Fatimah tak redha, dia takut tau. Takut. Sampai gitu sekali. Mencari keredaan Nabi melalui ahli keluarganya, kerana redha Nabi tadi mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita buat dah. Kita mana peduli. Ada. Bahkan ada orang yang tak pandang mulia, tak pandang besar. Dia pandang Nabi tu biasa. Nabi kan orang biasa. Ada apa? No, tuan-tuan. Memang dia orang, memang dia manusia, tapi Nabi bukan manusia biasa. Nama siapa yang ditulis di pintu-pintu syurga? Nama siapa yang ditulis di tiang-tiang arasy? Nama siapa yang ditulis pada tunggangan borak tadi ni? Borak kata, aku rindu nak jumpa tuan nama ni. Tu. Tuan-tuan, akhirnya borak itulah yang terpilih. Kalau binatang merindui Nabi, boleh bertumpah dengan Nabi, takkan kita umat Nabi kalau rindu Nabi tak boleh jumpa dengan Nabi? Ada ke tak? Ada. Kena tanya.
50 tahun kita hidup, ada tak rindu dengan Nabi? Ada tak sayang kat Nabi? Ada tak keinginan nak jumpa dengan Nabi tu? Kata Habib Ali Al-Jufri, kalau tuan-tuan tidur di waktu malam, dia kata, tak ada niat dan tak ada keinginan nak berjumpa dengan Nabi, tidur tuan-tuan sia-sia, dia kata. So mulai malam ni pasang niat nak tidur tu, minta ya Allah, mudah-mudahan walaupun kita tahu mata kita ni tak layak nak pandang Nabi. Pasal apa? Pasal duk tengok Korea, duk tengok Hindustan, duk tengok cerita segala jenis, Bollywood, Hollywood, Korean wood, segala jenis wood. Dah mata pandang benda-benda tak senonoh. Macam mana nak pandang al-jamalul mutlaq tu, keindahan yang paling agung tadi ni? Seindah-indah makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah ni, lebih indah daripada syurga. Tuan-tuan, bayangkan sahabat-sahabat Nabi nangis tengok Nabi, teriak tengok Nabi. Pasal apa menangis? Nabi tanya, ya Thauban, pasal apa menangis? Dia kata, ya Rasulullah, di dunia ni kami boleh duduk dengan Nabi, boleh tengok rupa muka Nabi. Tu tiap-tiap hari parti tu, tiap-tiap hari jemaah belakang Nabi. Tapi besok di syurga tentulah Nabi, di akhirat tentulah Nabi duduk di syurga yang tinggi. Kami tak tahu kat mana. Artinya bagi dia tidak ada nilai dia duduk di syurga kalau tidak bersama dengan Nabi SAW. Sampai gitu sekali. Sebab apa? Sebab keindahan memandang Nabi, bersama dengan Nabi, itu lebih indah daripada duduk dalam syurga tu. Itu sekali. Sampai Nabi kata, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan duduk dengan siapa yang dia cintai. Kalau hari ni kita cintai Syahrukh Khan, tunggu esok. Kalau hari ni kita fan dengan Amitabh Bachchan, besok cari dia lah. So nak fan dengan hak yang baik-baik, elok-elok. Mudah-mudahan tidak-tidaknya kita dapat syafaat yang baik dan elok. Ini pengurusi kita ni. Kita pengurusi yang dipetua kelab penyokong kelab artis Korea. Tak ada kerja. Tuan-tuan, maka dibawa borak tadi ni pagi, datanglah Jibril. Ketika tu Nabi ada di rumah Ummu Hani, sepupu Nabi SAW. Datang Nabi ke, dibawa Jibril ke sana. Ambil Nabi. Saya ringkas-ringkaskan cerita, tuan-tuan. Bawa keluar, bawa pergi ke telaga Zamzam. Sebab tu ada riwayat kata Nabi mula Isra' daripada rumah Ummu Hani. Ada kata daripada Syu'ab Abi Talib. Ada kata daripada Masjid Haram. Semua betul. Rumah Ummu Hani Nabi tidur malam tu. Rumah Ummu Hani duduk di Syu'ab bin Abi Talib. Kemudian Nabi dibawa keluar daripada rumah tu, pergi ke Masjid Haram. Di sanalah dibelah dada Nabi. Dibasuh dengan air yang paling mulia, air Zamzam. Dimasukkan iman, dimasukkan ilmu, dimasukkan hikmah. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi nak melalui perjalanan yang sangat dahsyat, yang sangat berat. Yang ketika Nabi Allah Musa AS minta, Rabbi, ya Allah, aku nak tengok kepada engkau tu. Anzur ilaika. Allah Ta'ala kata, tengok ke bukit tu dulu. Kalau boleh tengok bukit tu, boleh tengok aku. Nabi Musa tengok bukit runtuh, dia berubah pengsan, tuan-tuan. Artinya apa? Kemampuan yang ada dalam diri Nabi Musa segagah-gagah Musa. Gagah tak? Gagah, tampak nak rebah mati. Gagah tu. Segagah-gagah Nabi Allah Musa, rebah pengsan, tuan-tuan. Maka Nabi Muhammad bukan nak tengok bukit, tidak. Tapi melalui perjalanan yang lebih dahsyat daripada apa yang dilihat oleh Nabi Musa AS, maka dibekalkan dengan bekalan untuk menjadi Nabi tadi lebih gagah dan kukuh. Sehinggalah Nabi boleh melalui perjalanan yang begitu dahsyat. 1230 lebih perjalanan daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis ini hanya dalam masa beberapa waktu sahaja. So Allah Ta'ala kata, subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah Ta'ala telah memperjalankan dengan hambanya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak sebut bi rasulih. Dia tak kata bi nabiyyih. Sedangkan Nabi itu, Nabi kita tu Nabi.
Dia Rasul. Tapi dia sebut bi'abdih, dengan hambanya. Tadi kita sebut sikit dah, kita singgung dah sikit. Sebab apa dengan hamba, tuan-tuan? Kerana hamba tu adalah semulia-mulia pangkat seseorang nisbah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita rasa diri kita ni hamba, itulah mulianya kita tadi isi Allah Ta'ala. Jahatnya Fir'aun bukan kerana dia jadi raja, dah tuan-tuan. Berapa ramai lagi orang yang jadi raja? Umar Abdul Aziz jadi khalifah kot. Umar Al-Khattab jadi khalifah perintah dunia Islam. Muhammad Al-Fatih jadi pemerintah, raja, khalifah. Memerintah berapa luas dunia ketika tu. Tapi walaupun mereka raja yang begitu besar, memerintah negara yang besar, dalam masa yang sama, tetap mereka merasa kerdil di hadapan Allah Ta'ala. Aku tak ada lain melainkan hamba kepada Allah Ta'ala sahaja. Fir'aun dia merasa diri dia besar. Wa ana rabbukumul a'la. Itu. Kalau dia rasa diri dia hamba, tak ada apa. Yang duk jadi masalah lah ni tuan-tuan, tak ada rasa tu. Dia tak rasa diri dia hamba tu. Dia rasa diri dia besar. Dia rasa dia paling kuasa. Baru pegang inspektor je pun. Minta maaf tuan. Tak, saya nak refer ke tu, hak ucapan Tan Sri Abdul Hamid Bador tu. Hak yang dia cerita tentang penyelewengan yang berlaku tu. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tahu, dengar sendiri, dapat WhatsApp tu. Kalau ada rasa kehambaan, kita tak akan buat macam tu. Kita akan menyantuni orang ramai. Kita akan menyantuni orang yang lemah. Sebab kita dapat jawatan, kita ada pangkat, ada kuasa. Itu adalah amanah Allah Ta'ala yang besok aku akan disoal dan ditanya. So bukan kelebihan pun. Tuan-tuan ada pangkat, ada kuasa, ada harta, ada segala-galanya. Semua benda tu amanah Allah Ta'ala. Besok dia akan tanya. Lagi besar pangkat, lagi banyak persoalan yang akan dia tanya. Lagi banyak harta, lagi banyak persoalan yang akan dia tanya. Senang tak ada apa. Selamat. Tengok. Jadi, rasa kehambaan ni lah yang menjadikan Nabi itu mulia. Tuan-tuan, ayat ni Allah sebut bi'abdih, artinya Quran mengakui, Allah Ta'ala mengakui sebenar-benar hamba ni Muhammad bin Abdullah ni, Rasulullah ni adalah sebenar-benar hamba aku. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak jadi hamba Allah yang benar macam mana? Contohi dia, tu tak ada jalan lain. Nak tengok contoh hamba Allah yang paling sempurna, tu dia. Buka kitab sirah, buka kitab hadis. Bukan mahal pun kitab sirah. RM180, RM80, RM120 aja. Beli yang satu. Astro 200 sebulan boleh langgan. Kali setahun berapa ribu dah. Kitab sirah baru RM100. Hak cantik tebal tu. Warna-warni pula. Biar tengok tu, rasa seronok. Rasa teringin nak pergi, nak tahu cerita Nabi tu. Nampak macam mana kota Madinah di zaman Nabi. Berubah sampai zaman kita lah. Baru ada rasa rindu. Sirah tak nak buka. Buka ada lah. Tanya artis boleh sebut. Orang kita lah sengah. Tanya artis lah, tanya ahli sukan lah, apalah boleh sebut. Beranak tu bila, menikah dengan siapa, menantu siapa, anak berapa, beranak bila anak dia. Boleh sebut tu. Cerita apa Nabi? Kalau sebut anak Nabi tu kena menyanyi dulu. Tak nyanyi tak boleh sebut. Tu lemah kita nak sungguh. Hubungan kita dengan Nabi tu sangat rapuh. Rapuh sangat-sangat. Kena kukuh hantar nak sungguh. Kena tengok sirah, kena baca hadis, kena tengok supaya kita dapat contohi. Sebab apa? Sebab Quran sebut bi'abdi. Inilah hamba aku. Kalau kalian nak jadi hamba aku, kalian kena contohi dia. Tuan-tuan, yang kedua, kalimat bi'abdi menunjukkan Nabi di bawah Isra' dan Mi'raj dengan tubuh badan dia seluruh. Ruh dan jasad sekali. Bukan roh saja. Macam mana pandangan Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi ruh dan jasad. Dan ubudiyah perhambaan itu semulia-mulia martabat hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita selamat di dunia ni. Kalau kita ada rasa perhambaan dengan Allah, kita tak rasa diri kita lebih dari orang lain.
Walaupun dia tu lebih segi ilmu ke, darjat ke, keturunan ke, pangkat dan sebagainya, tetap dia rasa aku ni hamba Allah, tak ada apa pun. Sama kita semua. Tuan-tuan, dalam perjalanan Nabi nak pergi daripada Mekah ke Madinah tu, Mekah ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Baitul Maqdis, Nabi dibawa singgah ke beberapa tempat. Yang pertama, sampai tempat Jibril suruh Nabi berhenti semayang 2 rakaat. Jibril kata, Muhammad, tahu dah apa tu? Itulah dia Taibah. Taibah tu nama bagi Yathrib. Yang tuan-tuan duk ngaji tu, nyanyi tu lah. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawal Layana. Lagi hujan. Istaghna alik wal hawa nadana. Itu Taibah tu lah. Wahai Taibah, wahai Madinah, wahai Madinah, istaghna alik, kami rindu nak datang kepada kamu. Pasal apa? Pasal situ ada Nabi SAW. Kalau tak ada rasa rindu ke Madinah, tak tahu nak kata lah. Tu yang kita punya Taibah tu. Barulah Nabi tahu. Itulah dia tempat dia, kata Jibril, yang Tuhan akan berhijrah nanti. Kemudian jalan lagi sampai tempat Jibril suruh berhenti semayang 2 rakaat. Jibril kata, ya Rasulullah, itulah dia Tursaina, tempat Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi berjalan, berhenti satu tempat. Jibril kata, inilah dia Baitul Laham. Setiap tempat yang Nabi berhenti tadi ni, Nabi diperintahkan sembahyang 2 rakaat. Jibril kata, inilah Baitul Laham, tempat Nabi Allah Isa alaihi salam dilahirkan. Tuan-tuan, kenapa pergi situ tuan-tuan? Kenapa? Yang pertama, kata ulama, tempat-tempat yang mulia, kita disarankan ziarah tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang baik. Ziarah orang-orang yang soleh, ziarah orang-orang yang mulia-mulia, yang baik-baik. Bila ziarah ke situ, kita nak ambil keberkatan dia tu. Tempat-tempat tu ada kemuliaan dia. Yang kedua, Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Mungkin hikmah dia nak tunjuk kepada kita hubungan antara agama yang Nabi bawa dengan syariat ataupun agama Musa dan Isa alaihimussalatu wassalam. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad tak ada bezanya dengan apa yang dibawa oleh Musa dan Isa. Semuanya satu sahaja, iaitulah mengajak kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. So barang siapa yang bawa mai dakwaan selain daripada itu adalah mengarut dan menyimpang daripada fakta dan hakikat yang sebenar. Nabi Isa tidak pernah mengajak dan tidak pernah mengajak dan mengajar yang dirinya adalah Tuhan ataupun anak Tuhan. Nabi Musa pun tidak pernah bawa mai ajaran yang lain selain daripada ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Last sekali barulah kami akhirnya kami sampai ke Baitul Maqdis. Sampai di sana borak diikat di dinding tempat nabi-nabi bagi tahu tempat nabi-nabi dan rasul-rasul mengikat tunggangan borak tadi ni. Tu nabi-nabi lain pun naik borak ke, ikat di tiang tu. Tiang mana tuan-tuan? Di dinding mana? Dinding hak depa duk teriak lah ni. Tengok orang-orang Yahudi duk teriak tu. Dinding tu asalnya tempat Nabi ikat borak di situ pada malam Isra wal Mi'raj. Maka masuklah Nabi ke dalam Baitul Maqdis. Di sana dipenuhi dengan seluruh nabi-nabi dan rasul. Bermula daripada Adam alaihi salam sampailah Isa al-Masih alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, ikut riwayat Ibnu Katsir, dia kata kejadian peristiwa Nabi sembahyang dan berhimpun dengan nabi-nabi ini berlaku lepas Nabi turun dari langit. Tapi riwayat yang lain, Ibnu Hajar dan yang lain-lain, ulama lain-lain mengatakan berlaku sebelum Nabi naik ke langit. So kalau ada kisah orang cerita mai lepas turun, ada yang cerita sebelum naik, dua-duanya ada riwayat dia tuan-tuan, tak ada salah apa pun. Yang pasti kejadian itu memang berlaku. Dan tak pelik kalau boleh berlaku 2 kali. Kata Syekhuna Nuruddin Al-Banjari rahimahullah hafizahullah taala dalam kitab beliau,
tak mustahil kalau kejadian macam tu berlaku dua kali. Sebelum naik berhimpun dengan Nabi-Nabi dan Rasul, lepas turun pun berhimpun dengan mereka juga, dengan Nabi-Nabi dan Rasul. So boleh jadi macam tu. So bukan satu benda yang pelik dan ganjil. Kerana Allah Ta'ala boleh menghimpunkan seluruh Nabi-Nabi dan Rasul tadi ni di mana sahaja yang dia kehendaki. Lepas Nabi semayang dengan semuanya, tentu Nabi ditarik, ditunjukkan sebagai imam pada malam tersebut. Menunjukkan Nabi tadi ni adalah pemimpin yang dimuliakan oleh seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Dia adalah imam kepada seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Selesai semayang, semua Nabi dibawa dengan hidangan dua air. Yang pertama arak, yang kedua susu. Nabi pilih ambil susu. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, Tuan memilih fitrah. Susu tu minuman fitrah. Andai kata Tuan pilih arak, tentu ramai di kalangan umat Tuan yang akan minum arak." Ramai taklah ni minum arak? Ramai ke tak? Tu dalam pada Nabi tak pilih arak, tuan. Itu. Kalau Nabi pilih arak, agak-agak kita tidur mandi dengan arak juga, tuan-tuan. Itu. Nabi pilih susu. Jibril kata tu fitrah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita minum susu, doa dia lain. Bila kita minum mayak, kita makan kita doa alhamdulillah, Allahumma barik alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Tapi bila kita minum susu, doa lain Nabi ajak. Allahumma barik li fihi Allahumma barikni fihi wazidni minhu. Allahumma barik li fihi, ya Allah berkatilah bagi aku dalam minuman susu tadi ni, wazidni minhu, dan tambahkan lagi. Atau minta tambah lagi pasal dia minuman fitrah. Tuan-tuan pergi ke pasaraya beli susu. Susu tu dia tak campur apa-apa. Bukan keju. Keju dia dah lalui proses dah. Beza kalau kita makan susu masam ke apakah, dia dah melalui proses lain dah. Arak itu asalnya daripada buah anggur yang bersih. Jus ataupun ayak dia tu yang bersih, suci. Tapi dicampur dengan bahan-bahan lain sampai memabukkan, sampai jadi masam, mabuk gila dan sebagainya. Kita minum pun jadi mabuk juga. So dia dah lari fitrah tu. Sebab apa? Sebab dah campur dengan pekerjaan tangan kita ni. Susu tak. Dia keluar daripada perut susu lembu tadi ni ataupun unta ke kambing ke, terus masuk ke dalam bekas dia bawa minum dia. Cuma proses jamalah ni dia jagalah. Dia campur dengan benda-benda lain tu untuk nak jaga nak bagi tempoh lama dia tu. Jangan rosak dan sebagainya. Kalau hak di kampung-kampung dia ambil itu secara bersih itu tanpa campur apa, terus minum ya. Jadi hak campur tangan manusia ni yang rosak ni. Tangan manusia lah yang cucuk naik di sini. Tangan manusia lah yang nak ubah jantan tina jantan. Tangan manusia lah yang menjadikan alam ni hancur dan musnah. Kita Quran sebut. Jadi hak mana yang hasil perbuatan manusia, semua merosakkan. Tak ada yang elok. Pasal apa? Pasal dah manusia tu dia tak mau pandang kepada diri dia sebagai hamba kepada Allah tu. Yang dijadikan untuk sebagai khalifah di atas muka bumi ni. Bila jadi khalifah, barulah dia akan bawa kebaikan. Tuan-tuan, dari situ, tuan-tuan tuan-tuan mungkin tanya kan, kenapa Nabi tak naik terus daripada Mekah naik terus cacak ke langit? Tak boleh ya. Pasal akhirnya Nabi akan jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim di Baitul Ma'mur. Lagi tuan-tuan juga. Baitul Ma'mur tu tentang dengan Masjidil Haram, Baitullahil Haram tu. Pasal apa pergi ke Baitul Maqdis? Ada ulama kata pintu naik ke langit tentang dengan Baitul Maqdis. Tuan-tuan try cari tengoklah. Saya tak pernah sampai lagi, tak tahu. Sebenarnya tuan-tuan, antara hikmahnya ialah mungkin kita pun tak tahu. Tapi hikmah ni tuan-tuan terbuka, boleh cari ya.
Hikmah dia ialah mungkin Allah Ta'ala nak bisyarat kepada kita umat Islam bahawasanya hubungan antara Baitullahil Haram dengan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, sehingga kan sebahagian ulama mengatakan Baitul Maqdis ni, siapa-siapa yang menguasai Baitul Maqdis dia akan menguasai dunia. Sungguh. Tuan-tuan baca sejarah. Umar Al-Khattab tak stabil, belum kukuh kerajaan dia, melainkan selepas dia berjaya membuka Baitul Maqdis. Ketika Muhammad Al-Fatih jadi raja besar di dunia ni, Turki Osmaniyah, Baitul Maqdis dapat dikuasai. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi boleh jadi raja yang hebat di dunia ni, ketika tu Baitul Maqdis dia kuasai. Umat Islam jatuh bila mana Baitul Maqdis jatuh dulu, barulah umat Islam jatuh. Dan jadi kalau nak balik, nak menang balik, nak maju balik, kuasai Baitul Maqdis. Pasal bumi Baitul Maqdis, Allah Taala kata allazi barakna haulah, yang kami berkati sekitarnya, sekitar Baitul Maqdis tu. Itu satu. Yang kedua, sebarang bentuk penindasan kepada Baitul Maqdis, hakikat dia adalah penindasan kepada Baitullahil Haram di Mekah. Sebarang bentuk serangan ke Baitul Maqdis, dia serangan ke Baitullahil Haram. Sebarang bentuk pencerobohan dan pengkhianatan di Baitul Maqdis, dia menceroboh di Baitullahil Haram juga, di Mekah Al-Mukarramah. Itu hubungan dia. Sebab tu tuan-tuan, bila mana orang-orang Yahudi boleh menguasai Baitul Maqdis, contohnya David Gorion, salah seorang kepala Yahudi yang besar, tahun 1967, ketika Yahudi berjaya menguasai Al-Quds, dia bercakap dengan berapi-rapi di hadapan pemuda-pemuda Yahudi. Dia kata, laqad istawlayna 'ala al-Quds wa nahnu fi tariqina ila Yathrib. Kita telah menguasai Al-Quds dan sekarang kita dalam perjalanan nak tuju ke Yathrib, Madinah. Duduk di mana? Di Hijaz. Akhirnya sampai ke Mekah. Betul kita kata hubungan dia apa? Pencerobohan di sana dia akan bawa mereka ke sini. Kata Golda Meir, Perdana Menteri Perempuan Yahudi yang pertama, ketika mereka berjaya kuasai itu, dia kata apa? Ketika dia bercakap di pelabuhan Ilat tu, pelabuhan Ilat tu di Aqabah, dia kata, innani ashummu raihata ajdadi fil madinati wal Hijaz wa hiya biladuna allati sawfa nastarji'uha. Dia kata ketika lepas depa kuasai Madinah di Baitul Maqdis tu, dia kata aku tercium bau-bauan datuk nenek aku yang duduk di Madinah. Kan Yahudi Madinah dulu, Qainuqa, Nadir dan juga Quraidah tadi ni, wal Hijaz, dan di Hijaz. Dan itulah dia negeri yang akan kita kuasai selepas ni. Itulah kenapa Allah Ta'ala bawa api ke situ. Yang terakhir, tuan-tuan cari sendiri. Saya nak beritahu Allah yang terakhir. Kenapa Allah Ta'ala bawa api ke Baitul Maqdis? Kalau Allah Ta'ala bawa Nabi naik terus ke langit, siapa yang boleh menyaksikan kebenaran Nabi naik ke langit? Tak ada siapa pernah pergi ke langit kan? Tapi kalau Nabi kata aku dibawa berjalan ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, ketika itu orang Yahudi, orang Quraisy akan tanya, pasal mereka pernah pergi ke Baitul Maqdis. Macam mana hang boleh dakwah hampir semalam wahai Muhammad? Sedangkan kami dalam perjalanan pergi ke Baitul Maqdis, sebulan perjalanan pergi, sebulan balik. Ni hampir semalam, tengah malam hampir, sebelum subuh hang sampai sini ni. Biar betul Betul. Betul habis? Betul ya. Kalau betul cerita kat kami mai. Baitul Maqdis berapa pintu? Tuan-tuan tanya AJK tengok ada berapa pintu surau kita ni. AJK tak dan nak kira dia kata. Ada berapa aircon? Ada berapa kipas? Nak jawab macam mana? Ni lampu ni ada berapa bilah tu? Besi tu. Baru nak kira lah. Pernah kira? Dah.
Nabi macam tu, mana dia nak kira? Berapa tiang, berapa tangga, berapa pintu, berapa tingkat, mana Nabi nak kira? Dia bukan nak pergi kira hak tu. Dia nak pergi dalam perjalanan nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi bila nak pergi jumpa Allah Ta'ala, dia tak pandang dah yang lain. Kata, macam orang nak kahwin lah. Berapa hantaran? Dah, hantaran kerja hampa, bukan kerja aku nak pergi kahwin lah. Ada dah kira nak tona, sebut kira hantaran lah apa bala. Dah, kerja hantaran tu macam orang lain. Mak andam dayang-dayang dan sebagainya tu. Dia nak kira nak pergi depan, tak sabar nak akad nikah ni. Nampak dia suruh kira dengan hantaran tak ada, tak apa, janji akad nikah jalan. Tak gitu tuan-tuan? Kan? So, bila Nabi ditanya, Nabi nak jawab macam mana? Nabi tak boleh jawab sebab dia tak pernah kira benda tu. Allah Ta'ala jelmakan Baitul Maqdis yang Nabi pergi tadi ni sampai Nabi boleh jawab satu persatu soalan mereka. Nak tanya apa lagi? Tentang tangga, ada berapa nak tangga? Nabi kira, tengok belah timur ada pintu apa, belah barat ada pintu apa, tiga. Semuanya Nabi cerita habis sampai-sampai mereka kata, wallahi benar apa yang dia kata tu. Orang-orang yang pernah sampai di Baitul Maqdis beritahu. Tu hikmah dia. Artinya dia pun nak menafikan tak boleh. Pasal Nabi boleh cerita. Dan semua orang tahu Nabi tak pernah pergi ke Baitul Maqdis sebelum tu. Maka daripada Baitul Maqdis Nabi naik ke langit. Dibawa naik ke atas langit sana. Dia di perjalanan Nabi dengan borak terhenti di Baitul Maqdis. Bermula daripada Baitul Maqdis perjalanan Al-Uruj Mi'raj ke langit. Dibawa turun kepada Nabi tadi ni tangga. Macam anak tangga gitu. Ada. Nabi berdiri atas anak tangga tu, dia angkat naik. Dia naik terus ke langit. Nabi datang dengan Jibril sampai ke langit yang pertama. Jibril ketuk pintu. Ketuk pintu langit. Tuan-tuan, langit ada pintu tuan-tuan. Sekarang ni tutup pintu dia. Dia akan buka bila? Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, pintu langit dibuka oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itulah ahli-ahli nujum boleh menebak, boleh meneka apa yang akan berlaku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka mendapat berita di langit sana daripada jin-jin. Ada jin, ada afrit-afrit yang gagah-gagah boleh terbang dan sebagainya, naik ke langit mencuri dengar perbualan para malaikat. Malaikat kata akan berlaku tahun 2019 akan berlaku coronavirus. Malaikat tahu sebab semua yang akan berlaku semua termaktub di Lauhul Mahfuz. Semua ada tulis. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok Lauhul Mahfuz, ada nama kita sana. Semua ada. Bila dilahirkan, kahwin bila, lah umur ni apa akan jadi. Ni waktu ni pukul 9 ni, tuan-tuan duduk sekian hari bulan ni, duduk di dalam surau ni, dengar ceramah Isra Mi'raj. Hak sebelum tu terlupa Isra Mi'raj. Semua ada di sana. So jangan marah saya tuan-tuan. Pandai pelepas diri you. Jadi dia pencuri dengar. Sejak Nabi dilahirkan, Allah Ta'ala perintahkan malaikat tutup. Sehingga kan tidak ada jin yang boleh naik lagi ke atas sana untuk mencuri dengar apa yang akan berlaku. Dia curi dengar, dia beritahu dekat Tok Nujum hak duduk bawah ni. Tok Nujum pun oh tahun ni berlaku tsunami besar, akan berlaku gempa bumi sekian-sekian, berlaku macam-macam lah. Betul ya? Betul ya. Lepas tu ditutup, tak boleh naik dah. So kalau dia nujum juga, tu merepek dia panggil. Tak ada lah, bohong dah. Tak ada yang betul lah ketika tu. Jadi ada pintu dia. Dia akan buka balik bila? Riwayat dalam bulan Ramadan yang tak berapa lama lagi, dia akan buka balik. Pintu langit semua dibuka. Pintu syurga dibuka. Pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naik ke langit pertama, minta izin dulu. Jibril minta izin. Siapa? Malaikat tanya. Hak jaga pintu. Aku, Jibril. Betul. Takkan dia tak kenal Jibril? Tuan-tuan, sebesar-besar Jibril pun nak masuk pintu kena minta izin dulu. Hormat kepada orang yang jaga tu. Ni kita mentang-mentang besar ikut dan, nanggak ikut dan ya. Tampak orang dia tahu. Sudah. Keluarlah malam ni. Dia tanya pula, main dengan siapa? Dengan Muhammad. Adakah dia main diutuskan?
Ya. Tu baru benar masuk. Dan masuk ke langit pertama. Fa iza ana bi Adam, kata Nabi, aku ketika tu melihat seorang lelaki yang tinggi besar, Nabi Allah Adam alaihissalam. Adam ni tuan-tuan seindah-indah orang. Allah Taala cipta Adam ni indah cantik. Sehingga orang dia dikatakan isteri dia Hawa secantik-cantik wanita dunia. Aduh. Tuan-tuan nak tengok macam mana cantiknya Hawa tu, tak tahulah, nah. Tapi dikatakan Adam ni sekacak-kacak lelaki, Hawa secantik-cantik wanita. Tok nenek kita bangga lah. Jadi bila sampai di situ, Nabi pun disambut oleh Nabi Allah Adam. Tadi dah jumpa lah di bawah tu. Di atas jumpa lagi. Nabi Adam sambut dia. Ahlan marhaban bil ibni salih wa bil nabi salih, dia panggil. Selamat datang dengan ibni salih, anak yang salih. Pasal Nabi tu kan anak cucu dia. Adam bapa pertama. So dia panggil Adam tu, dia panggil Nabi tu sebagai anak lah. Kata wal ibni salih dan wal nabi salih, dan nabi yang salih. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, perjumpaan Nabi dengan Nabi-Nabi ni, dia bukan saja-saja tuan-tuan. Dia ada isyarat yang Allah Ta'ala nak tunjuk, nak sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama lah, kata ulama. Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan daripada langit turun ke dunia ni. Langit pertama Nabi jumpa Adam, isyarat kata Nabi akan dikeluarkan daripada bumi Mekah dia tadi ni. Hijrah tahun pertama Nabi. So Nabi akan pergi ke Madinah. Tu jumpa Adam tadi ni. Adam pula dia tengok belah kanan, dia senyum, tengok belah kiri dia menangis. Nabi tanya Jibril, siapa dia? Tu Jibril. Itulah bapa manusia seluruhnya, Adam alaihissalam. Pasal apa dia lagu tu? Tengok kanan gelak, tengok kiri teriak. Dia tengok di kanan, dia tengok anak cucu dia masuk ke syurga, dia teriak. Dia tengok kiri, dia nampak anak cucu dia masuk neraka, dia teriak. Tangan kanan dia gelak, kiri dia teriak. Tuan-tuan, ada lagi syurga neraka? Ada lagi yang masuk syurga neraka? Tak ada lagi. Habis yang tengok tu apa dia? Ya, diperlihatkan pada malam tersebut, tuan-tuan. Diperlihatkan pada Nabi benda-benda yang macam tu. Dia tengok dah siapa dia masuk syurga, siapa masuk neraka. Banyak mana masuk syurga, banyak mana masuk neraka. Waktu Adam tengok belah kanan, dia senyum seronok, anak cucu dia tengok syurga. Dia tengok kiri, dia sedih, dia teriak, dia menangis. Sebab tengok anak cucu dia masuk neraka. Artinya dah ada dah nak masuk syurga, masuk neraka dah ada. Beramailah Nabi kata, "I'malu kullun muyassarun." Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dipermudahkan dengan apa yang dia diciptakan. Mudah-mudahan Allah Taala memudahkan jalan-jalan kebaikan untuk kita. Kemudian naik ke langit yang kedua. Tuan-tuan, jarak langit pertama tu lebar dia, tuan. Lebar dia 500 tahun perjalanan, lebar dia. Kemudian sampai ke, kita atap lah, ni lantai langit pertama, atap langit pertama. Lantai ke atap 500 tahun. Daripada langit ke langit kedua tu 500 tahun perjalanan pula. Tuan-tuan bayangkan tengok perjalanan yang Nabi tempuh pada malam tu. Macam itulah, setiap langit akan minta izin dulu, akan ketuk pintu, akan ditanya, disoal, baru dilepas. Di langit kedua, Nabi kata fa'ana bibnail khala. Dua orang Nabi yang ada hubungan kekeluargaan, iaitulah Nabi Allah Yahya alaihi salam dengan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Yahya bin Zakaria, Isa. Dia sambut Nabi, marhaban bil akhis salih wan nabiy salih. Dia panggil al-akh, saudara. Pasal Nabi bukan anak cucu dia, faham? Nabi adalah saudara mereka. Sebab tu Nabi kata al-anbiya ikhwatul li'allat. Nabi-nabi ni seluruhnya daripada bangsa apa pun, semuanya umpama saudara sebapa. Dinuhum wahid, agama mereka satu. Wa ummahatuhum syatta, syariat sahaja yang berbeza. Musa syariat dia, Isa syariat dia, Daud syariat dia, Zakaria, Sulaiman, semua syariat masing-masing. Tapi agama yang bawa tu, din, akidah, semuanya tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah bertemu dengan Nabi Isa?
dengan Nabi Yahya, tuan-tuan. Apa hikmah dia? Tuan-tuan, Nabi Isa dan Nabi Yahya diperangi oleh kaum mereka. Nabi Yahya disembelih, tuan. Nabi Isa nak dibunuh, Allah Ta'ala selamat, angkat naik ke langit. Ada sekarang langit yang kedua. Tahun yang kedua Hijriah, apa yang Nabi lalui, tuan-tuan? Berperang, kan? Tahun yang kedua, ulama kata Nabi berperang. Berlakunya peperangan Badar dengan kaum dia. Ya, isyarat ke situ. Apa yang Yahya dan Isa alaihi wassalatu wassalam lalui, itulah yang lalui oleh Nabi. Keadaan yang sama juga. Naik ke langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan langit ketiga dengan Nabi Allah. Langit ketiga dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ni, Nabi kata Allah Ta'ala bagi pada dia nisful jamal, setengah kecantikan, separuh kecantikan tu. Tuan-tuan, separuh baru, tuan-tuan, kecantikannya. Nabi kita ni sempurna kecantikan dia seluruh. Nabi Yusuf, tuan-tuan, cantik dia separuh daripada Nabi kita. Nabi kita tu sempurna cantik dia. Sebab tu saya kata tadi, Nabi Muhammad ni seindah-indah kejadian ciptaan Allah Ta'ala. Kalau Nabi Yusuf, orang yang tengok dia terhirih jari pun tak terasa. Nabi Muhammad pasal apa tak di macam tu? Pasal Allah Ta'ala tutup. Kata Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah dalam kitab beliau, dia kata Nabi ditutup, dihijab. Kalaulah dibuka, jadi fitnah lebih teruk lagi daripada apa yang berlaku kepada Yusuf alaihi salam. Jadi nak tengok keindahan Nabi macam mana? Tengok besok Allah Ta'ala buka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan muliakan mata kita, dapat memandang keindahan tadi ni. Boleh tengoklah macam mana indahnya yang namanya Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Apa isyarat bertemu dengan Nabi Yusuf? Tuan-tuan, Nabi Yusuf kan dia ditangkap, dikhianati oleh abang-abang dia. Last sekali akhir cerita, abang-abang dia tunduk kepada dia, kan? Dia jadi pembesar dan sebagainya di negara Mesir sana tu. Bahkan mak ayah dia pun tunduk pada dia juga. Yang Quran kata, ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku tengok matahari dan bulan dan juga 11 bintang sujud kepada aku. Matahari dan bulan tu mak dan ayah dia. Sebelah lagi tu adalah adik-beradik dia. Campur dengan dia 12. Anak Nabi Allah Yaqub alaihi salam, 12 orang. Nabi tahun yang ketiga Hijriah tu, tuan-tuan, berlaku peperangan Uhud. Apa yang berlaku? Keluarga adik-beradik Nabi peluk Islam ketika tu. Itu yang Nabi seronok sangat tu waktu tu. Siapa peluk Islam? Uqail, sepupu dia. Ada? Uqail bin Abi Talib, bapa saudara dia sendiri peluk Islam. Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan sebagainya. Maka keluarga-keluarga Nabi ada yang peluk Islam di waktu tersebut. Tu isyarat ke situ, kata ulama. Naik ke langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris ni orang pertama yang menulis menggunakan kalam. Tahun keempat Hijriah lah Nabi menulis surat-surat hantar kepada pembesar-pembesar negeri-negeri yang lain. Tahun keempat Hijriah berlaku. Tahun naik ke langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Nabi sebut Harun ni adalah seorang Nabi yang sangat dikasihi oleh kaum dia. Tahun kelima, Nabi mendapat dokongan daripada kabilah-kabilah Arab Quraisy yang lain. Bukan Quraisy, sorry. Kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar tanah Hijaz tu. Tu. Tahun yang kelima Hijriah. Naik ke langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Sampai di sana Nabi tengok atas kepala Nabi nampak hitam. Dia tanya apa dia tu, Jibril, atas tu. Itulah Musa, tu umat dia. Nabi tengok tersentak. Ramainya umat Nabi Musa. Tu. Jibril kata, ya Rasulullah, cuba tuan tengok di atas sana tu. Tengok atas sana nampak. Itulah umat Tuhan. Artinya umat Nabi Muhammad lagi ramai. Barulah ketika tu Nabi rasa, ya, seronok sikit. Pasal umat Nabi Muhammad lebih ramai. Tuan-tuan, 2/3 penghuni syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2/3. 1/3 lagi umat Nabi siapa? Umat Nabi Isa terus sampai ke Nabi Adam.
Tuan-tuan bayangkan tengok. Mereka berkongsi 1/3, kita dapat 2/3. Pasal apa tu? Pasal Nabi Muhammad. Untungnya kita tuan-tuan, kerana kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Segala kemuliaan kita dapat tuan-tuan. Umat dulu buat satu kebajikan, satu pahala. Kita hari ni buat satu kebajikan, diganda pahala tu. Bulan Ramadan diganda berlipat kali ganda lagi. Ada. Satu kebajikan ya, baca Quran dapat sampai satu huruf alif lam mim. Tentu dah dapat 30 dah. Kurang-kurang. Baru baca alif lam mim. Sadaqallahul azim. Punya malas dapat 30. Pasal apa tu? Pasal Nabi Muhammad. Status kita umat Muhammad ni. Umat lain tak dapat ke tuan-tuan? Tak dapat. Ni bulan Ramadan nak main tuan-tuan, tak kira dah berapa banyak kebajikan rahmat yang Allah bagi tu, berlimpah ruah. Tinggal nak ambil, nak kutip saja lagi. Sebab tu salafus salih tuan-tuan, 6 bulan sebelum masuk Ramadan, doa, ya Allah, ya Allah, bagilah sempat dengan Ramadan, ya Allah, Ramadan. Kita ni berapa? 20 hari lagi. Allah. Tu. Susah hati. Ya Allah. Baik, bila tengok tu Nabi rasa seronoklah umat dia paling ramai. Apa hikmahnya jumpa Nabi Musa di langit yang ketujuh ni tuan-tuan. Langit yang keenam ni. Kan Nabi Musa tuan-tuan dikejar oleh Firaun. Kemudian dia selamat daripada kejaran Firaun. Kemudian dia diperintahkan untuk bawa kaum dia masuk ke Baitul Maqdis, tapi tak berjaya kan. Tu kena hijrah tu berlaku peperangan Khandaq, yang mana orang-orang Quraisy bersepakat dengan tentera-tentera lain, kapiak-kapiak lain. Jadi tentera bersepadu tadi ni bersepakat serang kota Madinah. Akhirnya Nabi menang, Nabi berjaya. Macam mana Musa benang melalui ujian daripada dikejar oleh musuh tadi ni. Tahun ke-6 pula Nabi bawa sahabat-sahabat pergi ke Mekah untuk buat umrah, tapi tak boleh masuk. Nabi Musa tak boleh masuk, Nabi tak boleh masuk. Tahun ke-6 hijrah. Kena balik dulu. Jagalah perjanjian Hudaybiyah. Naik langit ke-7 bertemu dengan Ibrahim alaihi salam. Faiza Nabi kata, Ibrahim tu Nabi kata, Nabi tengok dialah orang yang paling mirip ke muka aku, Nabi tunjuk. Kena Ibrahim paling mirip muka aku ni dia tunjuk. Aku tengok dia sedang sandar di satu, dia panggil Baitul Ma'mur, satu binaan yang sangat-sangat indah. Baitul Ma'mur ni tuan-tuan, yang kita sebut tadi, setentang dengan Baitullahil Haram. So tuan-tuan pergi Mekah esok, duduk dekat Baitullahil Haram, panggung pala langut naik atas. Setentang Baitullahil Haram tu Baitul Ma'mur, langit yang ke-7. Baitul Ma'mur ni tempat para malaikat bertawaf. Setiap hari malaikat masuk 70,000. Masuk tawaf, keluar. Tak main lah. Besok orang lain pula, keluar pula. Besok lusa orang lain pula, 70,000. Tuan-tuan boleh bayangkan malaikat banyak mana tuan. Sejak daripada Baitul Ma'mur diciptakan oleh Allah Ta'ala, setiap hari 70,000 masuk tawaf. Yang mana masuk tawaf tak akan masuk dah. Bagi peluang orang lain pula, malaikat lain pula. Artinya memang ramai sungguh, banyak sungguh malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di langit sana nak. Yang tunggu nak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya jumpa Nabi Allah Ibrahim tuan-tuan? Perjalanan yang begitu jauh tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni bapa Nabi lah, datuk nenek Nabi kita. Jadi kalau jauh-jauh jalan tu, langit pertama jumpa Tok Wan, langit 7 jumpa Tok Wan, rasa macam mana? Lega tak? Oh, jumpa Tok Wan aku. Tu dia Tok Wan aku tu. Jauh perjalanan ni, sampai lagi jumpa Tok Wan dia. Lega. Rasa tak terasing. Rasa tenang jiwa. Sebab apa? Sebab ada yang dikenali. Gitu. Hikmat dia apa dia? Isyarat kepada apa? Tahun yang ke-7 Hijriah, Nabi masuk ke kota Mekah buat ibadat umrah qada di Baitullahil Haram. Boleh ke-8. Habis 7 langit, Nabi naik satu tingkat yang ke-8, pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni tuan, tempat border malaikat bawah paling tinggi boleh naik sampai kat situ je.
Malaikat hak atas paling rendah boleh turun ke situ saja. Sidratul Muntaha ni adalah batasan antara langit hak bawah dengan yang atas. Nak kata langit habis 7 orang kan? Tak ada. Tu tingkat ke-8 lah kita kata. Artinya Nabi jalan 7 langit, 8 Sidratul Muntaha. Tahun ke-8 Nabi masuk ke Mekah, intaha, habis segala-galanya. Selesai. Henti habis dah. Tak ada perentangan dah. Seluruh bumi Hijaz tunduk kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ke-9 Nabi pergi ke Mustawa, sehingga terdengar bunyi sariful aqlam. Pen bertulis tu, bunyi pen tulis tu, dengar. Tulis apa? Tulis di Lauhul Mahfuz je lah. Apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku, tulis. Nabi dengar. 9. Isyarat kepada apa? Tahun ke-9 tenang, habis tak ada apa dah. Lengkap seluruh perjalanan hidup Nabi. 10 naik ke langit 10, pergi ke, bukan ke langit 10, pergi ke tingkat yang 10, pergi ke Al-Arsyu, Arash Rahman, yang katakan Arash Allah Ta'ala. So Nabi tuan-tuan pergi sampai ke Arash sana tu. Tahun ke-10 lah Nabi kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Arash, Nabi naik lagi atas lagi, pergi jauh lagi daripada Arash. Yang saya katakan tadi, Jibril tak boleh pergi dah. Ketika itu ada hujub nuraniyah, hijab-hijab nur. Jibril kata kalau aku lalu, terbakar seluruh tubuh badan aku. Nabi boleh melalui. Tak terbakar tubuh badan Nabi. So gagah tak Nabi ni? Gagah dia tuan, kuat, lebih hebat daripada Jibril alaihi salam. Jibril tak lalu tuan. Jibril ni hebat tuan-tuan, 600 sayap. Satu sayap dia kembang, tutup habis timur dengan barat ni. Tenggelam habis dunia kita ni. Tu Jibril. Bayangkan kalau dia buka 600 sayap. Macam mana dia terbang? Macam mana hebatnya jasad Jibril tu, tubuh badan Jibril tadi ni. Dah dia pula nur pula. Tapi akan terbakar kalau melalui nur tersebut. Nabi Muhammad boleh melaluinya tanpa cedera sedikit pun. Ada. Sampailah Nabi ke satu tempat yang ditentukan oleh Allah. Di sanalah Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada. Mana? Nabi kata, ya Allah, Engkau beri kepada Ibrahim Al-Khullah, jadi Khalil. Engkau pilih Isa sebagai Ruhullah. Engkau pilih Musa sebagai Kalimullah. Itu Nabi diam. Allah Ta'ala kata, aku ambil engkau, jadikan engkau sebagai Habibullah. Khalil kekasih, Habib kekasih juga. Khalil kawan, Habib kekasih. Khalil teman, Habib kekasih. Khalil kekasih, Habib kekasih. Apa bezanya? Tuan-tuan, kalau Khalil ni tuan-tuan, kita peluk perempuan, tangan kiri, tangan kanan pegang perempuan lain. Itu dia panggil Khalil lah lagu tu. I cinta you. Pergi kat orang lain, I pun cinta you juga. Tu Khalil lah. Saya ada banyak kekasih gitu. Tapi kalau Habib, no, tak ada. Satu-satu dia saja. So tanya balik, tanya laki-laki lagi, abang, saya ni Khalilah ke Habibah ke? Kalau dia buat Khalilah, malam ni tidur luar, malam Jumaat tidur luar. Kalau kata Habibah, ya tak apa. Malam ni boleh makan nasi goreng ke apa ke, dia jamu ke tidak, pergi tidur masjid dari atas surau. Buat dia mulailah dia kata. Itu beza Khalil dengan Habib tadi ni. So pangkat Nabi isi Allah Taala lebih dekat, lebih kuat dan lebih dicintai daripada segala-gala yang lain. Di waktu itulah Nabi menama perintah 50 waktu solat. Tuan-tuan tahu kisahnya turun naik itu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Sampailah jadi 45 kali digugurkan, sampailah 5 kali. Tu pun Nabi Musa kata, tapi minta korang lagi ya Muhammad, minta korang. Aku tahu dah sebab aku pernah laqad jarrabtu Bani Israel. Aku dah try dah dengan geng Bani Israel tu. Memang tak mampu dia buat. Satu waktu, 2 waktu berjarak dia buat. Tu badan besar gede-gede. Tambahlah umat kamu kecil-kecil lah. Nabi kata, aku malu dah. Ketika tu dengar suatu seruan,
yang mengatakan lima waktu, 5 kali sembahyang menyamai dengan 50 waktu melakukan ibadat solat pada ketika tersebut. Itu turun Nabi SAW balik. Tuan-tuan, inilah kemuliaan ibadat solat, tuan-tuan. Tak sama macam ibadat lain. Dia tiang, kan, tiang agama ni. So kalau dalam diri kita tak ada solat, tak ada tiang, habis ya. Lembik habis kita, tuan-tuan. Ada tiang seri ummah ni solat. Sebab tu Nabi ketika Nabi nak wafat pun Nabi pesan as-salah, as-salah. Nabi berkata as-salah, as-salah. So jaga sangat-sangat solat. Tuan-tuan, solat itu dan bukan jangan tinggal, tuan-tuan. Jangan dipandang ringan. Solat bukan sekadar jangan ditinggal, jangan dipandang enteng dan ringan. Dana lah baru pukul 4:30 baru habis Zuhur. Dana lagi 4:20 boleh sembahyang lagi. Tu memandang ringan. Meringan-ringankan solat tu dah kesalahan yang besar dah. Lainlah kalau kita ni memang sungguh terdesak sungguh. Jaga-jaga tidur pukul 4:20. Dah terlena nak buat macam mana? Tak sedap lah. Dah pukul 12 sampai pukul 4. Kena dong ketum ke maknya kot, tak sedap langsung. Tak apalah, tu dimaafkan. Ni sibuk dengan benda yang lain. Ni nak main Ramadan ni, sibuk berniaga sampai tak sembahyang. Hati-hati, kan, tuan. Tak guna satu benda yang kita miliki, tak guna segala benda yang kita ada kalau sembahyang kita fail, tuan. Nabi beritahu dah, perkara pertama yang akan dihisap solat. Solat elok yang lain akan jadi mudah. Solat fail, yang lain semua akan fail. Tak guna habis. So jaga sangat-sangat ibadat solat ni. Pasal apa? Pasal bukan Jibril bawa turun, tidak, tapi dia adalah hadiah di malam yang paling agung. Pemberian yang paling agung di malam yang paling agung untuk Nabi yang teragung, untuk disampaikan kepada umat yang agung. Tentang? Bukan satu benda yang mainan, satu benda yang sangat besar. Sebab tu besarkanlah dia, jaga dia. Mudah-mudahan kita akan mendapat kemuliaan dan ketinggian macam mana diperolehi oleh generasi-generasi yang awal dulu. Nabi turun balik sampai di Mekah pagi tu sebelum subuh. Sebelum subuh Nabi sampai. Menung duk. Waktu menung tu lah lalunya si Abu Lahab. Muhammad, awak menung, ada berita baik kan? Ya. Semalam aku dibawa pergi ke Baitul Maqdis dan naik ke langit. Pagi ni sampai. Abu Lahab dengar tu, dia tadi berita panas dia kata. Ni cantiknya dia kata. Nabi sebenarnya, Nabi duk fikir macam mana nak sampai ke orang, nak cerita, entah nak fikir, kan. Kita lalui pengalaman nak cerita ke orang macam mana. Dan memang Nabi diperintahkan sampai. Nak sampai macam mana benda lagu tu. Siapa nak percaya? Nak cerita, nak buka mulut, semalam aku pergi Baitul Maqdis. Nak cerita lagu macam mana? Tiba-tiba Abu Lahab mai, pemberita TV mai. Dia kata ada berita baik ya? Baik, dia kata. Dia dengar tu, dia kata, mau tak kalau aku himpun orang-orang Mekah mai? Ya, elok sangat. Tu. Dia himpun semua. Oi, mai dengar mai. Ni ada berita baik ni, Muhammad nak sampai ni, ada apa. Nabi pun kata, Muhammad, cerita. Apa yang hang cerita kat aku tadi? Nabi pun berkata, semalam aku dibawa berjalan ke Baitul Maqdis. Daripada sini ke sana, pun naik ke langit. Kemudian pagi ni sampai sini balik. Depa pun dia gini. Yalah wih duk itu. Biar betul yang Muhammad. Kami ni ingatkan hang ni sikit-sikit yang merepek. Pun sampai ke tahap gaban lah ni. Bukan sikit-sikit je ni. Macam mana boleh pergi? Tu yang cerita hak tadi ni. Yang dia bertanya Nabi tentang Baitul Maqdis dan sebagainya. Akhirnya bertanya lagi, apa bukti lagi kata hang tu pergi ke sana? Nabi kata dalam perjalanan balik, aku bertemu dengan kafilah yang bawa perniagaan si fulan bin si fulan. Nabi sebut. Dia beritahu, aku bertemu dengan dia di satu tempat. Dan mereka kehilangan unta mereka, sekor unta hilang. Dan aku minum air yang mereka letak tu. Kalau mereka mai, ambil tanya mereka esok. Kalau mereka balik mai, boleh tanya mereka. Satu orang tanya lagi, macam mana dengan barang dagangan kami? Dia kata, aku jumpa juga. Barang dagangan kalian, rombongan kalian tadi ni duduk dekat At-Tan'im. Tan'im tuan-tuan tahu kan? Lebih kurang berapa kilometer daripada Mekah tu, tak jauh dah. Dan
Mereka duduk kat Tanaim, mereka akan sampai sebelum matahari terbit. Gitu. Sebelum matahari terbit, Nabi beritahu. Kan cerita pagi ni, cerita pagi. Dan rombongan mereka tu didahului oleh unta yang berwarna, dia panggil awrak. Unta yang berwarna putih, ada sikit hitam-hitam dia. Itu kata Nabi. Mereka pun kata ni tanda-tanda. Kita tunggu. Sama dengan tunggu tu, matahari terbit. Matahari terbit lah. Sama matahari terbit di ujung tu beritahu, kawan dia kata, wallahi tu dia dah masuk mai lah, dia kata. Rombongan yang Nabi sebut tu dah sampai dah. Betul macam mana yang Muhammad kata, depan depa tu adalah unta yang warna putih, ada kehitam-hitaman. Apa depa kata? Depa beriman tak? Tak juga. Depa kata, wah, sihir Muhammad makin hebat, makin terror dia. Itu tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya, kenapa perjalanan Isra' wal Mi'raj berlaku di malam hari, tak berlaku siang hari? Supaya mereka tengok depan mata, mereka boleh berman. Tak. Dia bukan masalah ni tuan-tuan. Masalah iman ni tuan-tuan, bukan masalah tengok tak tengok tuan-tuan. Tak tengok pun kalau yakin dah dengan tubuh badan, dengan susuk tubuh Nabi SAW, kita akan terima segala yang Nabi bawa tanpa ragu-ragu sikit pun. Ketika cerita tu diberitakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beritahu kepada dia, ni Abu Bakar, pergi tengok kawan hang tu, jadi apa tau? Makin tak betul sangat dah ni. Pasal apa? Dia ada ke dia kata semalam dia pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit pagi ni sampai ke sini. Bukan dia betul ke Muhammad kata tu? Ya. Kalau Muhammad kata aku percaya. Tu iman tak? Iman. Kalau betul Muhammad kata macam tu, aku percaya. Sebab aku telah mempercayai perkhabaran daripada langit yang dia bawa. Yang ini kecil sangat berbanding dengan perkhabaran langit tadi ni. Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq jumpa Nabi. Selepas dah peristiwa ni, jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, nak minta satu lagi tanda. Bukan tak percaya, nak bagi tenang hati ni. Ada tak tanda yang lain lagi? Selain daripada hak yang Nabi sebut tentang Isra' Mi'raj tu, nak tahu lagi yang lain, ada lagi tak? Maka Nabi pun kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tak cukup lagikah dengan mimpi yang hang mimpi sewaktu muda dulu? Terkejut Bakar. Abu Bakar ni tuan-tuan, dia sejak muda dulu dia bermimpi. Yang dalam mimpi itu mengatakan dia akan menjadi rakan karib kepada Nabi akhir zaman. Dia akan jadi pembela Nabi akhir zaman, pembantu Nabi akhir zaman. Dia akan jadi bapa mertua Nabi akhir zaman. Dan dia tak pernah cerita pada siapa pun mimpi yang dia mimpi tadi ni, tak kepada bini dia atau kepada ahli keluarga, tak ada siapa pun. Dia simpan kukuh-kukuh dalam hati dia. Dia seorang je yang tahu. Tak ada siapa tahu. Mimpi puluhan tahun tu ketika menggembala kambing dulu. Bahkan dia tak cerita kat Nabi. Mereka sama-sama gembala kambing dulu, kawan sekali. Dia pun tak cerita kat Nabi Muhammad. Waktu tu sampailah Nabi mengaku jadi Rasul dan dia ikuti. Sampai malam Isra' Mi'raj, dia tanya Nabi. Tu. Tak ada ke tanda yang lain? Nabi tanya dia, tak cukup lagi kah mimpi yang hang tengok dulu ni? Terkejut dia, cukup dah. Hasbuk ya Rasulullah, cukup dah. Pasal tak ada siapa pun tahu cerita tersebut, mimpi tadi ni hanya dia seorang saja yang tahu. Macam mana Nabi boleh tahu? Cukup dah ya Rasulullah, cukup dah. Hati dah jadi tenang dengan segala yang berlaku. So tuan-tuan, puan dirahmati Allah Ta'ala, perjalanan yang begitu jauh yang ditempuh oleh baginda Nabi SAW memiliki banyak sangat kisah-kisah dicerita yang tak habis kalau kita nak ambil. Cuma malam ni saja saya ambil rejak. Saya rejak tuan, pasal nak bayar malam dulu ni. Nak bayar hutang malam dulu tu. So saya habiskan juga. Tak pernah habis tuan ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan, peristiwa ni tuan-tuan adalah peristiwa yang menguji keimanan. Berapa ramai orang-orang Islam hari ini zaman moden kita hari ini yang seolah macam tak boleh terima dan menafikan perkara tersebut. Kerana perkara itu pada mereka berbeza daripada logik akal dan sebagainya. Tuan-tuan, saya tegaskan tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala mula dengan Subhanallazi, Maha Suci Tuhan. Maha suci daripada segala-gala kekurangan, keaiban, kelemahan dan sebagainya. Maka tak ada satu pun yang boleh menghalang kekuasaan Allah Ta'ala, kehendaknya. Bila Allah Ta'ala dah berkehendak, maka dia akan lakukan apa yang dia kehendak tadi. Tak ada apa pun yang boleh halang. So tugas kita sebagai mukmin tuan-tuan adalah hendaklah kita meyakini dan juga mempercayai
apa sahaja yang datang daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita meragukan sedikit pun. Kerana itulah yang dikatakan sebagai mukmin yang sejati. Banyak pengajaran yang kita lihat, banyak pengajaran yang kita ambil sepanjang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan boleh kita jadikan bekal untuk kita hidup di atas muka bumi ini, menghabiskan sisa-sisa usia yang masih ada. Memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala, mencari kelebihan, kemenangan, ketinggian, kemuliaan hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, tuan-tuan. Tuan-tuan pedulikan pandangan manusia, pedulikan apa yang kebaikan apa. Jangan kita nak peduli, nak ambil hirau dengan segala-gala yang ada pada manusia, tuan-tuan. Sebab benda tu tak akan menjamin apa-apa keberuntungan kita. Carilah sesuatu yang ada pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang lebih kekal, itulah yang lebih abadi. Kalau kita dah dapat kasih sayang Allah, dapat cinta Allah, dapat keredaan Allah, dapat rahmat Allah, kita orang yang paling beruntung di atas dunia ni. Kita juga yang akan beruntung, yang lebih bahagia di akhirat kelak. So mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni, apa yang kita kisahkan ni, tuan-tuan, boleh kita ambil pengajaran dan pelajaran daripadanya. Banyak yang kita skip banyak sangat yang kita tinggalkan sebab tak mampu kita nak habiskan semua dalam satu malam, tuan-tuan. Kerana kisah-kisah ni tadi dah mukjizat yang paling besar, antara yang terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah dia mengandungi pelbagai pengajaran, berbagai iktibar yang sangat-sangat berguna. Apa yang kita ambil, apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan berguna buat kita, yang baik daripada Allah Ta'ala. Selebihnya yang kurang, yang salah, yang tersilap, tersasul dan sebagainya, tuan-tuan, adalah daripada kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaat keberkatan pertemuan kita pada malam ni yang baik. Mudah-mudahan semuanya akan kita dapat ambil manfaat. Tuan-tuan, dan ini pertemuan kita, tuan-tuan, InsyaAllah ada rezeki, ada umur, ada masalah ini, mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain waktu. Sehingga tuan-tuan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن